Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentunya dengan isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia yang panas dan luar biasa. Hari ini disahkan Adun Rembia kena sedia bayar denda 100 juta ringgit Malaysia. Ada netizen kata, padan mukalah kepada orang yang berani-berani mahu menggegar atau mahu cuba menghuru-harakan kestabilan politik Malaysia. Tindakan Adun Rembia membuat kejutan dengan menyertai masuk ke parti PAS mengundang PADA. Apabila mungkin beliau secara sengaja atau tidak sengaja lupa atau memang pura-pura lupa bahawa dia terikat dengan janji denda RM 100 juta dalam parti UMNO. Saudara-saudara sekalian, mungkin dia lupa atau mungkin dia cuba untuk mahu menguji sejauh mana ikatan RM 100 juta denda itu boleh memberi padah kepada beliau selepas beliau lompat parti. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menasihatkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis supaya sedia membayar denda 100 juta ringgit kepada UMNO atas tindakannya melompat ke parti lain. Beliau berkata, ia susulan perjanjian dan aku janji ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional BN yang menang pada pilihan raya wajib membayar denda itu kerana mengkhianati parti. Untuk makluman kamu semua, pada pilihan raya PRU baru-baru ini, Barisan Nasional telah mengambil langkah seperti langkah PKR Amanah DAP yang mana telah membuat aku janji kepada semua calon yang akan mewakili parti menggunakan logo parti tersebut. Sesiapa ahli parti tersebut yang melanggar, aku janji kalau menang pilihan raya, dicalonkan pilihan raya, kalau mereka lompat parti, mereka kena membayar sebahagian ataupun membayar sesuatu denda dalam bentuk uang tunai kepada parti. Dan ini sudah berlaku dan ada duluan yang menang di mahkamah, iaitu kes Zuraida Kamarudin. PKR menang dengan jumlah 10 juta ringgit. Tapi UMNO lagi kuat, dahsyat, ngeri dendanya. Bukan sekadar 10 juta ringgit, tetapi 100 juta ringgit. Dengan adanya duluan dalam kes Zuraida Kamarudin, saya yakin Adun Rembia ini tidak akan terlepas sama sekali kerana mahkamah sudah ada duluan. Tambahan pula, kes Adun Rembia ini kelihatan memang akan menyebelahi UMNO. Kalau benar dia telah pun menyertai PAS sebelum Akta Anti Lompat Parti diwujudkan, dikuatkuasakan di Melaka, beliau sepatutnya sudah memaklumkan hal tersebut kepada Speaker Dewan Undangan Negeri. Tetapi beliau tidak berbuat demikian pada waktu itu. Ini meragukan dan kelihatan seperti menipu Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Selain daripada itu, tindakan tidak memaklumkan itu juga telah menyebabkan beliau duduk sepanjang waktu persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka di blok kerajaan. Maknanya beliau memang sah sebagai ahli kerajaan. Tiada bukti yang kukuh menunjukkan beliau adalah pembangkang sudah keluar parti masuk PAS pada waktu tersebut. Kelihatan beliau duduk di kerajaan bersama UMNO. Jadi dengan bukti bertulis kehadiran dan tempat duduk itu, ini menjadikan beliau semakin parah.
Akmal Saleh juga berkata, ia susulan perjanjian yang ditandatangani oleh semua calon BN yang menang pada pilihan raya wajib membayar denda itu kerana mengkhianati parti. Jailani kena ingat ketika pilihan raya negeri PRN 2021, semua calon Barisan Nasional yang ada menandatangani perjanjian antaranya, kalau kita lompat parti, kita boleh didakwa dan dikenakan denda RM 100 juta ringgit. Saudara, kalau Jailani kata dia tidak lompat parti mengikut undang-undang lompat parti Melaka, yang dia kena pastilah undang-undang perlembagaan parti itu sendiri, parti UMNO. Kalau perlembagaan ataupun undang-undang kerajaan negeri Melaka tidak dapat mengenakan Jailani sebagai lompat parti, yang dapat mengenakan beliau pastilah parti UMNO. Kerana apabila dia pindah saja daripada UMNO, itu sudah 100% sah lompat parti. YB Jailani sudah boleh cari tin simpanan banyak-banyak untuk bayar UMNO 100 juta ringgit sebab kamu menang tiket UMNO tapi melompat keluar parti, kata Akmal Saleh yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri selepas menutup sambutan Hari Zoonosis Sedunia Peringkat Negeri di Zoo Melaka di sini hari ini. Turut hadir Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Ruzita Mustafa dan Penolong Pengarah Zoo Melaka Nurul Ashikil Zulkarnain. Sebelum ini, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam satu kenyataan berkata, setiap ahli parlimen, wakil rakyat UMNO dan Barisan Nasional terikat dengan perjanjian dan aku janji yang ditandatangani di hadapan pesuruhjaya sumpah membabitkan bon sebanyak 100 juta ringgit Malaysia. Katanya, sebarang pelanggaran perjanjian itu menyebabkan mereka wajib membayar 100 juta ringgit kepada parti. Selasa lalu di Kuala Lumpur, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS berkuat kuasa Jun tahun lalu. Muhammad Jailani menang pilihan raya umum ke-14 atas tiket PKR. Beliau antara 4 adun Pakatan Harapan yang melompat menyokong BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada tahun 2020. Beliau dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili BN pada pilihan raya PRN 20 November 2021. Mengulas lanjut, Dr. Akmal Saleh yang juga adun merlimau menolak dakwaan Jailani kononnya UMNO menang besar pada PRN lalu disebabkan tindakan beliau menarik sokongan terhadap pentadbiran PH ketika itu. Kata Akmal Saleh, saya nak beritahu Jailani sebenarnya bukan sebab kamu seorang UMNO menang besar pada PRN Melaka. Kerana sebenarnya sebab kamulah kerajaan negeri runtuh. Kamulah yang membawa kemusnahan. Saya cabar dia kalau betul-betul anak jantan supaya kita buat pilihan raya kecil PRK dan kita bertanding sebagai anak jantan. Cuma saya risau disebabkan suka melompat, PAS pun tak mencalonkan dia nanti, katanya. Sekian untuk kali. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan besar daripada Mahathir Mohamad. Kita semua digemparkan dengan laporan Tun Mahathir kembali dimasukkan ke IJN. Selepas baru sahaja meraihkan hari lahir beliau yang ke-99, Malaysia digemparkan dengan berita duka cita. Apabila Mahathir disahkan, dimasukkan ke IJN untuk menerima rawatan jantung sekali lagi. Netizen ada yang mula menangis, ada yang mula sedih, ada juga yang mula menitipkan doa supaya kesakitan maupun
penderitaan yang dialami oleh Tun Mahathir ini dipermudahkan dan berakhir. Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan menerima rawatan di Institut Jantung Negara sejak 15 Julai lalu. Bekas Perdana Menteri itu yang menyambut ulang tahun ke-99 pada 10 Julai lalu, kini dirawat di IJN kerana batuk. Perkara itu disahkan pembantunya, Sufi Yusuf, lapor Awani memetik Bloomberg. Mantan pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu sering mendapatkan rawatan di IJN sejak beberapa tahun lalu disebabkan beberapa penyakit termasuk serangan jantung. Kali terakhir Mahathir dimasukkan ke IJN adalah pada 26 Januari lalu, iaitu selama hampir 2 bulan. Sepanjang tempoh itu, beliau menerima rawatan jangkitan dan pemerhatian. Saudara-saudara sekalian, berita yang duka cita ini memang membuatkan kita semua luluh hati. Bayangkan Tun Mahathir Mohamad yang sudah mencecah 99 tahun ini, yang kalau dia adalah seperti keluarga kita, sudah terlalu uzur, tua. Dan kita lihat memang itu adalah membuatkan kita semua luluh hati. Tak dapat dibayangkan bagaimana keadaan peritnya penderitaan Tun Mahathir yang sudah mencapai 99 tahun itu. Sedangkan kita yang masih muda, kalau sakit dan dimasukkan ke dalam ward, bilik rawatan pun sudah sengsara. Apakah pula Tun Mahathir yang sudah mencecah 99 tahun ini? Sehingga ramai netizen yang memberikan nasihat supaya Tun Mahathir segera melupakanlah dunia politik, dunia pentadbiran dan dunia yang fana ini. Mereka kata cukuplah Tun Mahathir sibuk dengan dunia. Mereka menasihati Tun Mahathir supaya mulalah untuk memikirkan akhirat semata-mata. Jangan lagi sibuk nak komplain sini sana, nak memikir sini sana. Mereka kata sudah tiba waktunya Tun Mahathir rehat sepenuhnya. Bukan rehat separuh-separuh, tapi rehat sepenuhnya. Karena kata mereka dengan usia yang sudah 99 ini, sudah waktunya untuk menjengah muhasabah diri. Sebelum saya selesai memberikan laporan ini, mohon kiranya kepada semua kawan-kawan, rakan-rakan penonton sekalian, untuk berikan komen dan doa. Doa yang baik-baik saja kepada Tun Mahathir. Walaupun Anda mungkin memusuhi Tun Mahathir, walaupun Anda mungkin tidak menggemari style Tun Mahathir, walaupun Anda mungkin bukan penyokong Tun Mahathir pada waktu ini, adalah baik untuk Anda turut berdoa, menyampaikan doa untuk beliau. Karena tidak salah mendoakan orang yang pernah berjasa kepada negara Malaysia. Bagaimana sekalipun Anda tidak menyukai Tun Mahathir, ternyata dia adalah pemimpin negara yang tidak dapat disangkal jasa baik dan pengorbanan beliau kepada Malaysia. Sekian dulu, semoga Tun Mahathir dipermudahkan urusannya. Bye-bye. Salam sejahtera. Disangkakan Adun Rembia sudah boleh senyum lebar apabila diterima masuk parti PAS. Rupa-rupanya beliau bakal hilang kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia. Jelani mungkin hilang kerusi Dewan Undangan Rembia. Ada yang kata kalau begitu beliau mungkin akan mengenakan tindakan undang-undang. Tapi ini rupa-rupanya yang berlaku. Datuk Muhammad Jailani Khamis kemungkinan besar akan hilang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Rembia di Melaka. Jika gagal membuktikan kemasukannya dalam PAS pada Jun tahun lalu.
Ini kerana beliau sebelum ini pernah menafikan penyertaannya dalam parti lain dan hanya dikenakan tindakan penggantungan oleh UMNO. Penganalisis politik Dr. Mazlan Ali berkata, agak sukar untuk membuktikan Jailani sudah menyertai PAS kerana kenyataan yang diberikannya sebelum ini agak bercanggah. Malah katanya, Muhammad Jailani juga tidak memaklumkan mengenai perkara itu kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Melaka serta tidak menukar tempat duduk di blok pembangkang. Pada pendapat saya, bagi kes Adun Rembia ini, kerusi itu berkemungkinan akan diisytiharkan kosong. Dia akan hilang kerusi kecuali dia dapat buktikan dia memang masuk PAS sebelum akta anti lompat parti itu dikuatkuasakan. Sebenarnya, jika betul dia sudah keluar parti sebelum penguatkuasaan akta itu, sepatutnya dia maklumkan kepada Speaker kerana dalam rekod Dewan Undangan Negeri, Muhammad Jailani ini masih UMNO. Jika pada ketika itu dia isytiharkan dan buat surat kepada Speaker, dia akan selamat. Tidak perlu kosongkan kerusi, katanya ketika dihubungi hari ini. Kemarin, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan penyertaan Muhammad Jailani dalam PAS sejak Jun tahun lalu. Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan Muhammad Jailani pada 10 Jun tahun 2023. Katanya, dengan perkembangan itu, komposisi Dewan Undangan Negeri Melaka kini dianggotai 3 wakil pembangkang, meningkat seorang berbanding pilihan raya negeri Melaka pada tahun 2021. Malah Taqiyuddin turut menyanggah kemungkinan Muhammad Jailani perlu mengosongkan kerusi, memandangkan kedudukannya sebagai Adun Rembia tidak tergugur kerana penyertaan ke dalam PAS dibuat sebelum pindaan perlembagaan Melaka dilakukan. Muhammad Jailani sebelum ini menang dalam pilihan raya umum ke-14 atas tiket PKR dan beliau antara 4 adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac tahun 2020. Beliau dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili BN pada PRN 20 November 2021. Dalam pada itu, Mazlan berkata agak sukar untuk mempertahankan kerusi berkenan kerana sekiranya terdapat bukti yang diberikan, ia berkemungkinan boleh diragui. Misal kata menjadi ahli PAS dan ada surat, tetapi surat itu boleh backdated. Orang lain boleh buat macam-macam. Salahnya adalah dia tidak memaklumkan kepada Speaker dan ia ibarat tidak sahlah. Sama macam kalau kita menikah di Siam. Walaupun ia tidak salah dan halal, tetapi dalam undang-undang di Malaysia ia tidak sah. Mereka ini kena denda dan daftarkan kembali perkahwinan mereka di sini. Jika Speaker boleh buat keputusan, jadi Speaker boleh buat keputusan sebab dia tidak dimaklumkan dan tidak tahu mengenai keahlian itu. Kerana dalam rekod Speaker itu sendiri, Muhammad Jailani ini masih UMNO katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu dapatan dan kupasan yang pastinya membuatkan anda terkejut dengan sikap Azmin Ali. Sebelum ini, Azmin Ali sebagai pembuka kepada bicara dan supaya anda dapat memahami plotnya, sebelum ini Azmin Ali ialah ahli PKR dan beliau adalah orang penting dalam PKR. Jawatan beliau di PKR bukan calang-calang. Beliau ialah
timbalan presiden parti PKR, orang nomor 2 di PKR, yang mana pastinya beliau mengimpikan untuk menjadi ahli nomor 1 dalam PKR untuk dapat menggantikan jawatan Anwar Ibrahim kalau sudah tiba waktunya. Tetapi karena ketidaksabaran, kata netizen, mereka mengandaikan ketidaksabaran Azmin Ali menjawat jawatan pengerusi ataupun presiden PKR, akhirnya beliau bertindak mengkhianati parti PKR yang telah mengangkat nama beliau, telah menjadikan beliau orang besar, telah menjadikan beliau dikenali di seluruh Malaysia. Akhirnya beliau khianati. Dan kini Azmin Ali bersama dengan Pakatan Perikatan Nasional dan kini bersama dalam Parti Bersatu. Tak sampai 3-4 tahun bersama dengan Parti Bersatu, dan yang lebih menggembirakan Azmin, tak sampai 3 tahun pun beliau kini mempunyai jawatan yang bukan calang-calang dalam Parti Bersatu. Tetapi nampaknya menurut apa yang kita dapat sumber Harapan Dairy ini, nampaknya sikap Azmin Ali tidak berubah apabila beliau tetap diandaikan mengimpikan jawatan tinggi semata-mata. Tak sanggup downgrade diri, Azmin didakwa tolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Diberi peha nak kepala, diberi betis nak peha pula. Menjelang pemilihan Bersatu Oktober ini, Datuk Seri Azmin Ali dilapor menolak tawaran Presiden parti itu Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi jawatan Setiausaha Agung. Azmin yang merupakan Ketua Bersatu Selangor itu memaklumkan beberapa ketua bahagian Bersatu Negeri berkenan penolakan tawaran tersebut, lapor FMT yang memetik sumber. Azmin dengan penuh prinsip menolak jawatan berkenan dan mahu fokus kepada Perikatan Nasional Selangor yang diketuainya dalam misi menawan negeri itu pada pilihan raya akan datang. Namun, ada juga desas-desus mengatakan Azmin tak sanggup downgrade dirinya daripada menang timbalan Presiden PKR untuk jawatan Setiausaha Agung, kata sumber itu kepada FMT. Maknanya sumber ini cuba menjelaskan bahawa Azmin Ali sebenarnya mengimpikan sekurang-kurangnya menjadi orang nombor 2 dalam Parti Bersatu, iaitu menjadi timbalan presiden. Takkanlah dia downgrade pula kan? Dulu dia timbalan presiden PKR. Kini dia hanya jadi Setiausaha Agung pula. Pada 13 Julai lalu, Bersatu memperkenalkan 5 barisan pemimpin tertingginya menjelang pemilihan parti itu Oktober depan. Setiausaha Agungnya sekarang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, akan dinaikkan pangkat ke jawatan timbalan presiden. Parti itu turut mencadangkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang kini timbalan presiden, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Dr. Rajijuddin untuk dilantik sebagai naib presiden, manakala Azmin dicadangkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Saudara, kalau betul apa yang dilaporkan di Harapan Daily ini, tak sanggup downgrade menjadi puncak Azmin menolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu, maka benarlah kata netizen, dia sukar untuk meninggalkan sikap lama, yaitu menginginkan, mengidamkan sesuatu yang lebih besar. Betul jugalah kan, kalau ikut betul, Azmin Ali ini dulu bukan calang-calang. Dia ialah timbalan presiden, bukan sekadar naib presiden, bukan sekadar Setiausaha Agung. Beliau timbalan presiden yang mana boleh menggantikan presiden pada bila-bila waktu kalau nak bertanding. Tapi tiba-tiba pula hanya ditawarkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Ada yang kata tak mahu bersyukurkah sudah diberi jawatan, kamu tu orang baru dalam Parti Bersatu, kata mereka. Kenapa tak sanggup menunggu ke? Kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda semua untuk isu kali ini? Adakah dengan ini Azmin Ali akan pindah lagi? Itu soalannya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.